Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman wa imanan wa taslima. Hukum maji'ul hal ma'rifah. Hukum lafaz hal yang mufrad itu dalam bentuk ma'rifah. Kita telah pelajari sebelum ini di mana syarat lafaz hal mufrad hendaklah ianya nakirah. Jika datang dalam keadaan ma'rifah, apa hukumnya? Jadi hukumnya ulama berselisih pandangan kepada 3 pendapat. Ambil perhatian ni tajuk ini. Pertama, jumhur ulama mengatakan la yajuzu ta'riful hal wa ma warada minha mu'arrafan labzan fahuwa munakkar ma'na. Al-Baghdadiyun ajazu ta'rif hal mutlaqan. Yajuz an naqul jaa Zaidun ar-rakiba, jaa Zaidun rakiban. Al-Kufiyun ajazu ta'rif al-hal al-mutadamminah ma'na syar. Masalan, Zaidur rakiba ahsanu minhul masyiyah. Jadi ada 3 pandangan di sini. Mengikut jumhur ulama, tidak harus kita membawa datang lafaz hal yang mufrad itu dalam bentuk ma'rifah. Sekiranya terdapat lafaz hal yang ma'rifah di dalam ayat, maka ianya dianggaplah ma'rifah di sudut lafaz saja, tetapi dari sudut maknanya ia adalah nakirah. Adapun mazhab Baghdadiyun, golongan ulama-ulama Baghdad mengharuskan lafaz hal yang mufrad itu dalam bentuk ma'rifah, mengharuskan mutlaqan. Boleh nak bawa ma'rifah pun boleh, nak bawa nakirah pun boleh. Seperti telah datang Zaid ar-rakibah, kita bubuh alih lam. Perkataan ar-rakibah ni ma'rifah. Kalau nakirah rakibah ada alih lam jadi ma'rifah. Boleh masuk alih lam ar-rakibah. Tapi kalau ikut jumhur ulama tidak boleh. Kalau kita baca ja'a Zaidu ar-rakibu, dia jadi sifat. Ja'a Zaidu ar-rakibah jadi hal bagi Zaid, bagi pandangan puak-puak Baghdadiyun. Boleh nak masuk alih lam pun boleh, tak nak masuk alih lam pun boleh. Kufiyun, ulama-ulama Kufah pula ajazu ta'rif hal, mengharuskan juga ta'rif hal dengan syarat hal tersebut mengandungi makna syarat. Adapun Baghdadiyun tanpa syarat, mengharuskan mentarikh hal mutlaqan tanpa syarat. Ajazu ta'rif hal mutlaqan indal Baghdadiyun tanpa syarat. Ajazu ta'rif hal mutadamminah makna syarat, mengharuskan kita ta'rif hal makna syarat. Di sisi siapa? Di sisi puak-puak Kufah. Ajazu ta'rif hal mutadamminah makna syarat saja. Kalau hal dengan makna syarat, mereka mengharuskan. Kalau tidak dengan makna syarat, tidak harus. Jadi contoh ja'a Zaidu ar-rakibah tidak harus bagi puak-puak Kufiyun mentarifkan di situ, mentarif lafaz hal ar-rakib. Hak dia boleh mengharuskannya jika mana
Tiga lapas hal itu mengandungi makna syarat. Seperti Zaidun ar-rakiba ahsanu minhu mashi. Zaidun yang berkeadaan menaiki kenderaan lebih baik daripada Zaid. Zaid itu juga yang berjalan kaki. Di sini mengandungi makna syarat. Kerana ia maknanya begini. Zaidun idza rakiba ahsanu minhu idza masyiya. Zaid apabila dia berkenderaan lebih baik keadaannya daripada dia tidak berkenderaan. Dia kita boleh bubuh makna syarat iza. Kalau tak boleh nak bubuh makna syarat iza, maka tidak boleh nak ta'rifkan lafaz hal yang mufrad itu. Ini perkara ketiga. Ambil perhatian juga tajuk ni sebab ada dalam sukatan. Yang keempat, hukum maji'ul hal masdaran. Datang hal pula dalam bentuk masdar. Kita belajar sebelum ini, hal hendaklah datang dalam bentuk wasfun, kata sifat. Tiba-tiba mari pula dalam bentuk kata masdar. Boleh ke tak boleh? Di sini khilaf juga, khilaf ulama. Mengikut jumhur ulama, yaji'ul hal masdaran nakirah wa ta'wiluha bimushtaq. Nahwa Zaidun tala'a baghtatan, ay Zaidun tala'a baghitan. Indal akhfash wal mubarrat la yajuzul hal masdaran. Indal kufiyun la yaji'u hal masdaran. Indal akhfash wal mubarrat la yaji'ul hal masdaran juga. Mengikut pandangan akhfash dan mubarrat, tidak datang hal dalam bentuk masdar. Puak-puak Kufah juga tidak datang hal dalam bentuk masdar. Tapi jumhur ulama nahwu mengatakan yaji'ul hal masdaran nakirah wa ta'wiluha bimushtaq. Harus datang hal dalam bentuk nakirah dan ditakwil dia dengan isim mushtaq. Contoh dia, Zaidun tala'a baghtatan. Mana hal di sini? Baghtatan. Baghtatan ni masdar. Zaid keluar baghtatan, tiba-tiba, secara tiba-tiba. Kabar-kabar muncul dah Zaid. Zaid keluar cara tiba-tiba. Mana hal baghtatan? Hal baghtatan ini masdar. Masdar. Kita boleh takdirkan dia dengan baghitan. Baghitan sebagai isim fa'il. Apa beza isim fa'il dengan masdar ini? Baghtatan ini dia menunjukkan perbuatan sahaja, baghtatan. Adapun baghitan isim fa'il, dia menunjukkan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan tersebut. Zaid telah keluar dia. Dia terbit dengan tiba-tiba. Mana? Baghitan ni dia keluar dengan tiba-tiba. Ada perkataan dia di situ sebab menunjukkan fa'il yang membuat. Kemudian dia menunjukkan perkataan perbuatan tiba-tiba. Adapun masdar, makna dia tiba-tiba saja, tidak menunjukkan orang yang membuat. Zaid telah keluar dia tiba-tiba. Jadi tidak boleh. Hal ni dia tidak boleh guna kata nama yang menunjukkan perbuatan. Dia kena guna kata nama yang menunjukkan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan. Sebab itu dia kena wasfun. Wasfun ini kata nama yang menunjukkan orang yang menunjukkan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu. Dan orang yang nisbah kepadanya perbuatan itu. Seperti alimun, menunjukkan perbuatan alim dan tuan kepada orang yang dinisbahkan kepada dia. Alimun, orang alim. Maklum, menunjukkan perbuatan mengetahui dan
benda yang diketahui, maklum. Dah. Adapun ilmu, kalau kata-kata ilmu masdar menunjukkan pengetahuan saja. Dah, ilmu, tapi dia tidak menunjukkan kepada orang yang mengetahui. Begitulah kita kata kitabah, tulisan. Ia menunjukkan, kata nama menunjukkan perbuatan. Dah, tulisan. Tulisan ni perbuatan, dia kena nulis. Tapi dia tidak menunjukkan orang yang menulis. Tapi kalau kita kata penulis, katibun, kata nama dia menunjukkan perbuatan menulis dan menunjukkan orang yang menulis. Isim fa'il. Isim fa'il, mana pembuat. Kalau maktub, ialah juga, sama juga menunjukkan perbuatan menulis dan benda yang ditulis. Jadi awak kena ingat dah, hal ini mestilah ia dalam bentuk wasfun, kata nama berbentuk sifat. Adapun kita yang pelajar sebelum ini, maf'ul mutlaq, dia kena masdar. Kata nama dalam bentuk masdar, seperti baghtatan. Ni masdar. Sebab itulah mengikut akhfaf dan mubarrad dan kufiyun, dia tidak boleh datang kata nama dalam bentuk masdar. Hal tak boleh datang kata nama dalam bentuk masdar. La yaji'ul hal masdaran. Sebab apa? Sebab masdar ini kalau datang nama dalam bentuk masdar, dia akan jadi maf'ul mutlaq. Kalau ayat Zaidun tala'a baghtatan mengikut buat kufiyun dan akhfas mubarrad, dia kata baghtatan dia tidak i'rab hal, dia i'rab maf'ul mutlaq mansub. Zaid mengikut jumhur baghtatan, mengikut jumhur ulama dia i'rab hal mansub. Lain. Apa i'rab hal? Sebab ditakwilkan baghtatan kepada isim fa'il baghtah. Cuba kita tengok i'rab dia. Zaidun tala'a baghtatan. Zaid keluar dia baghtatan, tiba-tiba. Tiba-tiba Zaid keluar. Jumhur ulama i'rab baghtatan dia hal mansub. Dia i'rab hal keadaan Zaid keluar. Tiba-tiba dah. Keadaan Zaid mansub. Alamat nasab dia fathah. Sebab apa dia i'rab hal? Sebab baghtatan itu ditakwil kepada isim fa'il. Kita tengok akhfah dan mubarrad, dia i'rab macam mana. Baghtatan maf'ul mutlaq, dia i'rab maf'ul mutlaq mansub nasab bi fi'lil mahzuf, dengan ada fi'il yang dia hazaf di situ. Alamat nasab dia fathah, baghtatan tu alamat nasab dia fathah. Takdirnya ayat macam mana? Tala'a Zaidun yabghutu baghtatan. Zaid keluar, terbit Zaid secara tiba-tiba keluar ia. Yabghutu dah, tiba-tiba dia keluar. Terbit Zaid, tiba-tiba dia keluar. Begitulah kalau kita jemah huruf ke huruf, harfun biharfin. Tapi kita terjemahnya Zaid keluar secara tiba-tiba. Baik, baghtatan itu dia jadi maf'ul mutlaq kepada mana fa'il. Maf'ul mutlaq mesti dia ada amil dia. Amil dia mesti sama dengan dia. Jadi yabghutu. Yabghutu tu kata ke dia sama dengan baghtatan. Dah. Jadi dia tak sebut situ baghtatan, tala'a Zaidun baghtatan. Maka yabghutu itu dia kata mahzuf. Dah, fi'il yang dibuang, dia hazaf wujuban, wajib kita buang. Alamat nasab dia fathah baghtatan sama juga. Jadi halnya di mana? Halnya dikata jumlah. Hal di sini dalam bentuk jumlah. Ada hal dalam bentuk jumlah, bukan dalam hal dalam bentuk lafaz mufrad. Jumlah fi'il dan fa'il. Dah. Yabghutu tu yabghutu, terbit dia tiba-tiba itu menjadi hal. Baghtatan itu maf'ul mutlaq lah, nak taukid pada yabghutu. Tala'a Zaidun yabghutu baghtatan, terbit yabghutu fi'il mudhari' marfu' bil dhammah, fa'il dhamir mustatir, takdir huwa kembali kepada Zaid. Jumlah fi'il dan fa'il itu jadi hal. Dah, jumlah ni bani hal jumlah, bukan hal mufrad. Ada pembaghtatan dia tidak jadi hal, dia jadi maf'ul mutlaq mengikut
akhfaf dan mubarrad. Mengikut Kufiyun pula, dia i'rab baghtatan juga maf'ul mutlaq. Baghtatan maf'ul mutlaq. Mansub nasab tu bagi di atas bi fi'lil mazkur, tapi dengan fi'il yang disebut dalam ayat itu. Sebut mana? Yang disebut tala'a, dengan fi'il tala'a. Alamat nasab dia fathah bagi di atas. Mana alamat nasab bagi tatanya? Baghtatan itulah. Dah. Takdirnya Zaidun tala'a baghtatan. Kita belajar sebelum ini dah. Baghtatan ni bukan masdar tala'a. Dah. Kalau masdar tala'a tulu'an. Jadi baghtatan naib maf'ul mutlaq lah. Naib maf'ul mutlaq, tak boleh nak i'rab. Tapi ada juga orang i'rab maf'ul mutlaq yang sebenarnya baghtatan naib maf'ul mutlaq, ganti kepada maf'ul mutlaq. Sebab apa? Sebab dia muradif. Muradif tulu'an. Dia guna perkataan syarti dengan tulu'an. Okey. Zaidun baghtatan ai Zaidun baghtatan, takdir dia. Bukan Zaidun baghtatan dah. Ai Zaidun tala'a baghtatan. Zaidun tala'a baghtatan. Sebab dia tak ada takdir dengan baghtatan. Sebab dia takdir dengan fi'il yang disebut. Jadi kesimpulannya, ma makna qawluna huwiyin inna hal yajibu an takuna mutanaqqilah mushtaqqah. Jika ditanya apakah maksud qawlu, makna qawlul nahwiyin, maksud ulama-ulama nahwu mengatakan bahawa hal itu mestilah mutanaqqilah, lapahnya dah. Apa hal mufrad itu mutanaqqilah, maknanya tidak tetap. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Dan isi mustaq, mestilah isi mustaq, maknanya inna dzalika huwal ghalib. Ianya adalah ghalib saja, yang sebahagian besar saja syaratnya begitu, berlaku begitu. Dah. Kerana ada juga hal datang dalam bentuk di anna ta'til hal wasfan laziman. Kerana kadang-kadang hal juga datang dalam bentuk kata sifat yang lazim. Mana kata sifat yang sentiasa ada, seperti da'utullah sami'an, saya memohon kepada Allah yang maha mendengar. Jadi mendengar Allah ini bukannya kadang-kadang mendengar, kadang-kadang tidak mendengar. Malah ia sifat lazim bagi Allah, sifat yang sentiasa ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ta'ti jamidah, begitu juga hal itu kadang-kadang datang dalam bentuk jamidah, dalam bentuk perkataan yang bukan pecahan, bukan daripada perkataan yang pecahan daripada perkataan lain. Perkataan jamidah, ta'ti jamidah ni perkataan asalnya begitu, tidak berasal daripada perkataan lain. Adapun mushtaqah ni perkataan itu ada asalnya. Sebab dia terbit daripada perkataan asal yang lain. Jamidah dia tidak terbit daripada mana-mana perkataan. Seperti Zaid asadan, menerkam Zaid bagaikan singa. Asadan itu dah jamidah. Tidak ada asal bagi perkataan ini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.